Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Terima kasih kepada saudara Syah selaku pengerusi majlis pada petang ini. Seterusnya tuan-tuan, perempuan, pegawai ABM, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya saya ingin ucapkan tahniah kerana tuan-tuan dapat bonus banyak. Sudah tentu masing-masing seronok. Tidaklah seperti majoriti pegawai-pegawai kerajaan yang hanya dapat tempias sedikit sahaja, tapi itu pun syukur, alhamdulillah. Maka every profit comes with liability, kan? Setiap keuntungan itu, wang ringgit, nikmat yang kita dapat itu, dia ada liability, dia ada tanggungjawab, dia ada beban. Kita tak boleh dalam bab bonus umpamanya, dalam bab gaji nak tinggi, kan, nak banyak bulan bonus, ataupun allowance nak tinggi, nak claim macam-macam, tetapi performance-nya tak ada. Sebagai contohlah, kan, dia sebagaimana kita jaga seorang anak, kita bagi anak kita macam-macam. Anak nak baju baru kita beli, anak nak tudung kita beli. Sekarang ni pun anak canggih nak tudung Farida, kan, kita beli juga. Anak pula nak iPhone, kan. Saya baru bersembang dengan satu orang guru, dia cerita macam mana anak dia pelekuh dia. Dia guna istilah pelekuh. Anak dia pelekuh dia. Saya kata macam mana anak cikgu boleh pelekuh cikgu? Dia kata anak dia minta iPhone 5. Tu iPhone 5, kan, dapat nombor-nombor berapa, iPhone 5, iPhone 6 dan sebagainya. Jadi itu cara anak-anak sekarang ni, dia mempelekuh. Ada tak istilah mempelekuh? Mempelekuh ayah dan ibu dia. Jadi bila kita bagi something yang expensive, yang mempunyai nilai yang tinggi, kita bagi itu dengan nilai kasih sayang. Kita sayang kepada anak, kita nak anak kita itu seronok, bahagia, tapi sudah tentu kita nak something in return. Kita nak benda tu ada pulangan dia. Dalam erti kata yang lain, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, kita mahu anak kita itu rajin belajar, dengan rajin mengaji dan sebagainya. Maka begitulah bila pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan ataupun pihak majikan, dia bagi satu-satu benda kepada kita, maka dia expect certain benda daripada kita. Maka sidang hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala dia bagi kepada kita banyak benda, nikmat yang tidak terhitung, kan. Maka sudah tentulah yang paling aula, yang perlu kita return, walaupun Allah taala tidak menghendaki pulangan itu, tetapi sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah sama ada kita bernasib baik atau kita rasa kita tidak bernasib baik sekalipun, sudah tentulah kewajipan kita ialah menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, bila kita bercakap tentang keazaman, azam di tahun baru, tak kiralah tahun baru Masihi ke, tahun baru Hijri ke, ataupun azam baru pada bulan-bulan yang akan datang, ataupun azam baru selepas dinaikkan pangkat contohnya, ataupun azam baru kerana berlaku event-event yang tertentu dan sebagainya. Kita ada cita-cita kita ada niat tertentu. Maka ada beberapa perkara yang ingin
saya tarik perhatian tuan-tuan sekalian. Satu pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ada dua benda yang melibatkan dua benda yang Nabi sebut. Apa dia? Iaitu dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Nabi kata, yahram ibnu Adam wa yabqa min husnatan. Nabi kata anak Adam ni, manusia ni dia jadi tua. Manusia dia jadi tua. Jadi semua orang dia akan jadi tua. Tak ada orang yang akan terkecuali melainkan dia mati dulu, kan? Jadi kalau dia panjang umur dia akan tua. Tanda-tanda tua semua orang tahulah, kan? Tanda-tanda tua. Bila uban mulai tumbuh satu persatu, nah, itu tanda tua. Ataupun apa istilah orang utara kata bila dahi mulai merlip. Kan? Sudah berkilau, kan, shining, kan. Dulu lebat kat depan, sekarang dah mulai berkilat. Dah gugur, dah satu-satu gugur. Kita nak cari macam mana, tengok bilik air kita lah. Ni rambut siapa ni penuh sampai jadi banjir bilik air, kan? Banjir bilik air pasal banyaknya rambut. Suami kata kat isteri ni hang lah. Rambut hang hak jatuh, kan? Isteri pula kata kat suami. Tapi nak ceritanya masing-masing mulai melangkah ke usia yang tua. Jadi Nabi kata kita ni manusia ni, kita sebagai anak Adam, semua kita ni bila umur panjang kita tua, kan? Mulai berkedut, kan? Mulai berkedut. Ada airbag bukan airbag, ada airbag, kan? Sebab tidur selalu lewat malam ada airbag. Airbag ni orang lelaki tak kisah. Orang lelaki airbag ke airbag tak ada masalah. Orang perempuan ada airbag sikit je dia mula risau, kan? Itu orang perempuan. Baik. Jadi itu tanda-tanda kita ni menjadi tua. Tanda-tanda kita menjadi tua. Kalau dulu jarang sakit kepala, jarang pening, sekarang penyakit tu dah mulai datang. Itu contoh tanda-tanda kita mulai melangkah ke waktu yang tua. Maka Nabi kata apa? Bila kita melangkah ke waktu tua, Nabi kata wa yabqa min husnatan. Maka kekal, dia akan ada dua benda ni. Manusia ni bila dia melangkah ke waktu tua, satu persatu benda tu hilang. Satu persatu benda hilang, kan? Kalau mata selama ni tajam, kita boleh nampak jauh. Bila kita dah tua, mata mulai kabur. Kalau dulu tenaga kita kuat, kan, kita boleh tahan lama bawa kereta. Macam saya dulu masa muda-muda tu selalu bawa kereta lama, kan. Bila umur dah 40 berapa tahu. Kan? Nak sebut pun malu lah, kan. Dah mula nak tua, kan. Bila umur dah 45 ni, kita dah rasa dah kita tak selasak dulu. Ini maksud mulai hilang. Benda tu mulai hilang, kan. Kalau dulu kita segak, kan, kita lawa, handsome. Saya pergi ceramah di Sarawak ke Sabah hari tu saya pergi, dia pesan jangan sebut apa, segak ke apa. Adalah satu perkataan bagi kita lawa, tapi kat sana dia sensitif, tak boleh sebut. Lawa. Sebab apa lawa? Maksud sombong. Betul lah. Tak boleh sebut lawa. Kat sini boleh sebut lawa sini. Boleh, kan? Baik. Kita lawa, kita handsome. Tapi bila kita mulai tua, hak lawa tu hilang, kan? Yang handsome tu hilang. Baik. Jadi apa yang berlaku ialah ada dua benda bila kita tua dia tetap ada. Dia tetap ada. Nabi kata. Satunya ialah al-hirsu. Al-hirsu ni kalau kita nak terjemah bahasa Melayunya, kita boleh kata dia rakus. Dia tamak. Tua pun tamak lagi. Dia ada perangai tu. Tua pun rakus lagi. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang tua dah tak larat apa semua, patut berhentilah kerja, kan. Nak kerja lagi pasal apa? Nak kerja jusa contohnya. Dia ada benda yang dia target, yang dia nak, kan. Dia nak, kalau boleh dia nak berhenti pencen, gaji berapa? Dia ada target dia. Kita dah semakin tua, tapi ada orang bila dia semakin tua, dia ada lagi panjang senarai nak pergi melancung. Lagi panjang senarai benda dia nak buat, sedangkan dia semakin tua. Tuan-tuan biasa dengar tak? Orang kahwin 2, kahwin 3 ni, biasa dengar tak? Biasa, kan? Yang kahwin 2, kahwin 3 ni orang muda semua ke ada pun orang tua? Campur. Yang banyak saya jumpa,
Bila umur semakin tua, dia semakin besar kemungkinan untuk kahwin 2, kahwin 3. Patutnya bila semakin tua, kita dah semakin lemah. Ada tak orang yang semakin tua, bateri dia semakin kuat? Tak ada. Tak ada. Kalau ada, tolong bagi tahu kat saya siapa dia. Saya pun nak pergi belajar dengan dia. Kan? Tapi kalau semakin tua, semakin lemah. Tiba-tiba kita tengok manusia ni, dia semakin tua, dia semakin nafsu dia tu masih duk ada. Baik, itu satu. Yang keduanya wal amal, iaitu angan-angan. Angan-angan. Yang ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis yang lain, bila kita belajar ni, tuan-tuan sekalian, sebagaimana siapa yang ambil undang-undang, kertas undang-undang masa kursus, dia tahulah. Bila kita ambil kertas undang-undang, kita diajar tentang cross reference. Saya sebagai lawyer, kita pun diajar, kita ditrain cross reference. Kita refer benda ni, refer pula yang ni. Kita nak tahu ketepatan, kita nak tahu maklumat tu macam mana, kita kena cross reference. Baik. Belajar hadis pun macam tu juga. Kita kena cross reference. Hadis yang pertama, Nabi kata rakus ataupun tamak dan angan-angan. Hadis yang kedua ni, hadis Imam Muslim, hadis Anas bin Malik. Nabi kata apa? Depan dia tu lebih kurang sama, anak Adam jadi tua juga, tapi ada sikit je beza. Dua perkara masih bergelora dalam diri dia. Ada dua benda yang masih bergelora. Hadis yang pertama kata kekal dalam diri dia. Hadis yang kedua kata masih bergelora dalam diri dia. Apa dia? Yang pertama iaitu al-hirsu alal mal. Rakus pada harta. Hadis yang pertama rakus saja. Tapi hadis yang kedua rakus pada harta. Yang keduanya dia kata wal hirsu alal umur, dan ingin panjang umur. Jadi kita keazaman, cita-cita kita no problem, tak ada masalah. Tapi dia ada guideline dia yang kita kena tahu. Baik. Hadis ni dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk kepada kita bahawa dalam keadaan kita mempunyai cita-cita, kita mempunyai niat yang tertentu, tapi angan-angan kita jangan panjang. Jangan duk panjang angan-angan. Baik. Kemudian kalau kita lihat orang yang terlibat dalam bidang kesufian, dia kata apa? Dia bagi nasihat. Jadilah kamu ni sebagai orang yang takut kepada Allah. Waspada kepada dunia kamu, gementar kepada kematian, dan takut kepada kedatangan akhirat daripada perkara dunia. Jadi bila kita nak bekerja, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bekerja di ABM, kan? Saya duk bagi ceramah, kan? Lepas tu anak-anak kita ada yang kerja pejabat kerajaan, ada yang kerja pejabat swasta, ahli-ahli keluarga kita yang lain dan sebagainya. Nasihat ini mengatakan kepada kita apa dia? Iaitu cita-cita kita tentang dunia tadi, jangan sekali-kali mengatasi sehingga sampai ke tahap menghilangkan cita-cita kita berkenaan dengan hari akhirat. Sebab apa? Sebab cita-cita kita atas dunia ini, dia sifat dia sementara. Dia adalah satu bekalan untuk kita pergi ke hari akhirat nanti. Benda yang kita buat atas dunia sebagai bekalan untuk hari akhirat. Maka sebagai contoh, tuan-tuan masuk kerja pukul 8, keluar kerja pukul 5. 8.5. Berapa ramai di kalangan kita masuk kerja pukul 8, keluar kerja pukul 5, ada setengah-setengah tempat, tuan-tuan sekalian, dia suruh orang lain tolong punch in, punch out. Kan? Punch in, punch out. Kerja tu, perbuatan macam tu salah. Tapi bagi orang yang mana dalam hati dia ada akhirat, mungkin ada ketikanya dia terpaksa, dia perlu punch in, punch out tu dia minta kawan dia tolong buat. Pasal dia ada kerja yang dia terpaksa buat. Kan? Maka orang yang dalam hati dia ada akhirat, dia buat macam mana? Dia akan compensate. Faham tak? Dia akan cari jalan untuk compensate, untuk ganti balik hours yang dia curi tadi. Saya bagi contoh lah. Saya tak tahulah benda ni relevan ataupun tidak dengan tuan-tuan sekalian. Sebagai contoh, kita kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kan? Biasanya kerja di mana-mana pun kita tak dapat nak siap pada waktu pejabat. Tak.
Kita kerja kita tu kita akan buat di dalam kereta sementara tunggu traffic light, tunggu queue, ataupun kerja tu kita buat di rumah dan waktu cuti, hari Sabtu, hari Ahad. Maka kita tak rasa burden, tak rasa berat, tak jadi beban. Apabila kita terpaksa bekerja pada hari cuti, kita tak rasa marah kalau kita terpaksa bekerja di luar daripada office hours, kerana dalam kepala kita tahu kita pernah ambil beberapa jam yang tertentu. Kan? Itu maksud dia. Menyebabkan bila kita bekerja ni, tuan-tuan sekalian, ada orang dia bekerja kalau dia dapat reward baru dia kerja sungguh-sungguh. Kalau tak dapat reward, dia tak mau kerja. Dia kata, buat apa aku kerja sungguh-sungguh, nanti orang lain nak naik pangkat. Tapi kita kena ingat bahawa kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan niat kita adalah lillahi ta'ala, maka itu reward yang sebenarnya yang kita nanti-nantikan. Tapi kalau kita bercakap dengan orang ramai, berapa ramai orang yang boleh letak cita-cita dia itu untuk mendapatkan keredaan ataupun pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda, tuan-tuan, dia pesan apa? Dia kata, wahai anak Adam, dia kata, pijaklah. Dia kata, pijaklah bumi ni dengan tapak kaki kamu. Dia kata, kerana bumi yang kamu pijak tu tak lama lagi dia akan jadi kubur kamu. Abu Darda, dia kata, bila kita pijak bumi ni, bila kita pijak tu kita kena tahu tanah yang kita pijak tu dia akan jadi kubur. Lepas tu dia kata, engkau masa yang kau ada tu tak lama. Tak lama masa yang kau ada. Setiap kali satu hari, mana kau dah hilang dah satu hari. Dah hilang dah satu hari. Maka sebahagian daripada umur kamu tu dah makin hilang. Kan? Katalah umur saya sekarang 45. Tuan-tuan tengok dengan saya ni agak-agak saya boleh hidup sampai bila? Agak-agak lah dengan tengok muka saya ni. Ha? 80? 90? 100? 100 lah jauh sangat. Katalah 90. Ambil 90. Ambil 90. Katalah 90. Dia nak kata apa dia? Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau 90, umur sekarang 45, ada lagi 45. Kalau 50, ada lagi 40. Dia nak cerita yang tu. Countdown. Tak? Countdown. Kita bukan sahaja countdown dengan kedatangan tahun baru, tapi kita countdown tarikh kematian kita. Bila kita countdown tarikh kematian kita, tuan-tuan sanggup tak buat klaim palsu? Tak sanggup. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa once kita mati, itu yang kita countdown. Tapi yang kita tak dapat countdown ialah bila malaikat Israel nak datang. Umur kita boleh countdown. Kita kata 80. Sekarang 45, tinggal lagi 35. Kita boleh countdown satu-satu. Tapi bila sebenarnya malaikat maut nak datang ziarah kita, yang tu kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu dan kita tahu bahawa kematian tu bila-bila masa, sanggup tak kita submit claim dengan cara palsu? Tak sanggup. Kita tak sanggup. Kecuali kita mengetahui bahawa itu jadi hak kita, yang tu tak apalah, memang hak kita. Tapi claim palsu tak boleh. Itu sebagai contoh. Berapa ramai orang yang benda-benda, alat-alat pejabat dan sebagainya dia jadikan sebagai harta peribadi dia. Hidup macam tu hidup yang tidak ada keberkatan. Berapa ramai orang kita keberkatan tu dia tak ambil kira dalam kehidupan. Dia kira angka, figure. Gaji aku sekarang 1,500. 1,500. Macam mana aku nak naikkan angka 1,500? Cara dia ialah dengan buat klaim-klaim tambahan yang tak patut kita klaim. Sebagai contohlah. Pasal apa? Sebab kita ada nak beli benda baru. Contohnya nak beli kereta baru perlu tambahan RM500. Gaji nak kena ada RM2,000. Hidup kita tu melihat kepada angka. Kita tidak melihat kepada keberkatan. Bila kita melihat semata-mata kepada angka tanpa mengambil kira keberkatan, dia apa jadi? Kita kejar angka tadi, figure tadi, dan kita tak peduli keberkatan, menyebabkan benda tu salah atau tak salah, kita akan tentang undang-undang. Yang itulah yang tuan-tuan tengok dan surat khabar, ada kerani bank dia curi duit wang simpanan mangsa MH370. Betul tak? Dia curi, dia sanggup.
Yang tu yang tuan-tuan tengok bagaimana ada kes pengarah-pengarah tertentu yang buat benda-benda yang salah, kan? Yang buat benda-benda yang salah. Pasal apa? Gaji dia tu dia rasa tak cukup, dia nak tingkatkan angka tersebut dan dia lakukan perbuatan-perbuatan yang macam tu. Dia lupa bahawa satu benda yang dia kena ambil kira sebenarnya ialah tentang soal keberkatan. Berapa ramai orang yang gaji dia atau pendapatan dia lebih rendah daripada kita tapi hidup lebih bahagia daripada kita. Yang tu yang kita kena lihat. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, apabila kita melangkah pada tahun baru ataupun sesi baru, penggal baru ini, dalam agama dia sebut kepada kita ada beberapa prinsip yang kita perlu tahu. Satunya saya ingin menarik perhatian tuan-tuan sekalian kepada surah Al-Anbiya. Surah Nabi-Nabi. Al-Anbiya ayat 89 hinggalah ayat 90. Cerita dia tentang Nabi Zakaria. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana. Dia kata, dan ingatlah kisah Zakaria. Bila Nabi Zakaria ni dia berdoa, dia bermunajat kepada Tuhan dia. Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata, iznada rabbah. Bila dia panggil, dia berdoa kepada Tuhan dia, Rabbi la tazarni fardan. Dia kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku ni hidup seorang-seorang. Sebab Nabi Zakaria tak ada anak. Maka dia tak mau duduk seorang-seorang. Dia nak ada anak. Kan? Tuan-tuan semua, saya percaya majoriti kita ada anak. Kan? Bila ada anak, perasaan dia tu lain. Kita rasa nak balik cepat kat rumah. Ke ada di kalangan tuan-tuan sama je. Ada anak ke, tak ada anak ke, tak ada rasa apa pun. Tak. Saya ada adik ipar saya. Dia ni memang family man. Dia memang family man. Dan saya kenal ramai orang yang sifat dia family man. Tapi ini antara orang yang jarang saya jumpa yang sifat dia tu sangat-sangat ketara. Sangat-sangat ketara. Bila adik saya melahirkan anak, adik saya perempuan, bila adik saya melahirkan anak, dia punya sayang dekat anak dia tu, saya kata aku pun kalah. Kan? Saya rasa saya ni sayang sungguh dah dekat anak, dan saya tengok ramai orang sayang dekat anak, tapi saya tengok dia ni very special. Dia terlalu sayang dekat cara dia pegang anak dia, dia dokong, balik kerja pun dia cari anak dia dulu. Tu orang lelaki, jarang orang lelaki lagu tu. Betul tak? Betul tak? Suami kita biasa masa kita duduk bertarung di bilik bersalin, dia tengok bola kat TV, betul tak? Lantak apa nak jadi dia orang lelaki banyak lagu tu, kan? Tapi orang lelaki zaman sekarang banyak dah yang spend duduk sekali dalam labor room dengan isteri dia, dah lain dah sekarang. Jadi Nabi Zakaria ni, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh duduk seorang. Maka dia kata Rabbi la tazarni fardan. Dia kata, janganlah kau biarkan aku duduk seorang-seorang atas dunia ni. Dia kata, wa anta khairul warithin. Dia kata, dan engkaulah waris yang paling baik. Maka Allah Ta'ala kata apa? Maka kami perkenankan doanya. Fastajabna lahu. Dia kata, kami perkenankan doanya. Wa wahabna lahu. Dan kami anugerahkan kepada dia. Allah Ta'ala anugerahkan kepada Zakaria anak dia yang bernama Yahya. Macam kita sekarang lah, kita dianugerahkan oleh Allah Ta'ala anak kita nama apa? Nama A, nama B, nama C. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Wa wahabna lahu Yahya. Kami bagi Yahya kepada dia. Wa aslahna lahu zawjah. Dan kami anugerah dan kami jadikan isterinya dapat mengandung. Isteri dia boleh mengandung. Sesungguhnya mereka ni orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan yang baik. Dia orang ni buat baik. Jadi kita bila bekerja ni di pejabat contohnya, kita orang yang jenis segera nak buat benda baik. Setiap benda baik kita cepat-cepat nak buat. Dan mereka berdoa kepada kami. Ini sifat
yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 90, iaitu mereka ni bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, dia berdoa raghaban wa rahaban, dia berdoa antara dua sifat ni, sifat raghaba, sifat mengharap, dan sifat warahaban, sifat cemas. Kita kena ada dua sifat ni baru kita boleh berjaya. Kena ada dua sifat ni. Maknanya bila datang setiap kali buka pejabat, tahun baru dan sebagainya, penggal baru, ahli parlimen ke, orang politik ke, orang kerja pejabat, orang meniaga, dia ada target dia, kan? Dia ada target dia. Benda apa yang dia kena capai. Maka benda tu kita kena duduk antara dua. Iaitu yang pertamanya mengharap supaya kita berjaya dapat capai benda tu. Dia panggil apa? KPI. KPI, performance kita, kan, record kita, macam pencapaian kita semua tu. Kalau di kilang tu produk macam mana dengan kualiti dan sebagainya. Antara kita mengharap benda tu dapat dicapai, satu. Yang keduanya, Allah Ta'ala sebut perkataan selepas raghaban, Allah Ta'ala sebut warahaba. Dia kena ada rasa takut juga. Dia tak boleh harap tapi rasa takut langsung tak ada, tak boleh. Takut kena ada, tapi takut yang melampau pun tak boleh. Harap, takut, tengah-tengah. Dia kena seimbang, balance. Kita kena tahu how to strike a balance. Macam mana kita nak dapat keseimbangan tu. Pasal apa? Pasal kalau kita harap satu benda berlaku, tapi langsung tak ada rasa takut, langsung tak ada rasa cemas, nak capai tu dia jadi payah. Dia contoh, tuan-tuan masuk pukul 8 ni, kira mesti pukul 8 ke tak apa, lewat setengah jam. Tepat. Mana kalau 8 1 minit merah? Ke macam mana? Merah. Tamprin ke apa? Tamprin. Nak tipu tak boleh. Nak tipu tak boleh. Baik. Macam mana sistem tu dia boleh mengawal kita masuk pukul 8? Sebab sistem tu dia mewujudkan perasaan cemas. Betul tak? Kan? Ke ada tuan-tuan lengah relax? Tak. Dia tak jadi relax. Semua jadi kelam kabut. Semua kelam kabut. Pasal pukul 8 sharp mesti tamprin dah. Itu yang kata prinsip cemas tu. Dia mesti ada. Kalau tak ada, hancur. Mana-mana kita kata sistem yang tak ada benda ni, dia akan rosak, kan? Sebab tu kita tengok, tapi sistem ni dia adalah bahagian yang tak berapa bagusnya. Bila orang takut, dia jadi cerita lain pula. Saya ceramah dekat Bomba, masa sembang lepas ceramah, minum air apa semua, tanya dia orang, banyak ke kes kebakaran? Dia kata banyak. Dia duduk ceritalah dalam Pulau Pinang, daerah mana, banyak mana apa semua. Saya kata antara kes yang biasa berlaku, kes apa dia? Waktu pagi. Kes waktu pagi. Pasal apa? Sebab pekerja pejabat ke kilang apa semua ni, pagi tu dia orang kan cemas. Dia orang kalut. Jadi bila kalut waktu pagi, banyak benda yang dia orang tertinggal. Hak patut buat, dia tak buat. Antaranya water heater. Kan? Water heater yang jenis celup tu. Kan? Satu lagi hak atas dapur tu. Kan? Kita nak perangat benda atas dapur, nak makan apa semua, tapi terkejar-kejar terlupa. Starker menyebabkan kebakaran. Dia adalah aspek negatif tu ada. Tetapi itu yang kita kata bahawa cemas tu dia mesti ada. Kan? Macam kita periksa lah exam. Bila kita exam, ada tak perasaan cemas? Ada. Baru kita boleh berjaya. Kalau tak ada langsung rasa cemas, ini problem. Tuan-tuan ada anak tak? Kan ada anak kan? Anak 5 orang, 5 perangai lain-lain. Ada hak jenis kalut. Hak jenis kalut terlajak. Ni susah juga. Jenis kalut terlajak susah. Tapi hak jenis relax terlajak pun susah juga. Kan? Lambat macam mana dia relax. Puaslah kita. Itu masalah dia. Sebab itu Quran dia sebut dua ni. Quran dia sebut dua ni. Supaya kita ni imbang. Baik. Maka Allah Ta'ala dia cerita kepada kita pasal cerita Zakaria.
cerita pasal isteri Zakaria, cerita pasal Nabi Yahya, yang mana nama-nama orang individu yang Allah Ta'ala sebut ni, sifat dia ialah bersegera melakukan ketaatan. Makna benda baik itu kita kena ada sifat bersegera, baru kita berjaya. Kalau kita tidak ada sifat bersegera, itu masalah. Saya pernah duduk ceramah, pusing-pusing dalam negara kita ni, jumpa macam-macam orang lah kan. Macam tadilah, sebelum jumpa tuan-tuan, jumpa CEO dulu kan. Dia lah kata, menyembang orang tu orang ni, dengan Datuk Tan Sri apa semua, macam-macam lah kerana orang yang kita jumpa. Satu kali saya jumpa satu orang ni, bila saya jumpa dia, menyebabkan saya teringat, saya pernah baca satu majalah orang putih, majalah dalam bahasa Inggeris, yang cerita benda yang sama sebagaimana Datuk ni cerita kepada saya. Dia kata apa? Dia kata kalau kita nak berjaya, once peluang tu lalu ke depan kita, masa tu kita kena grab. Dia kata gitu. Peluang tu bila dia lalu kat depan kita, jangan kita duduk tak apalah, bagi kat orang lain dulu. Jangan lagu tu. Bagi kat orang lain ataupun nanti, jangan. Peluang tu bila dia lalu depan kita, masa tu kita grab terus. Kita akan berjaya. Setengah orang kita, bila ada peluang depan mata dia, dia lambat nak rebut peluang tu. Yang tu yang menyebabkan tangga kenaikan dia tu lambat. Pencapaian dia tu lambat. Jadi ada peluang je, terus kita rebut. Jadi Allah Ta'ala dia sebut dalam Quran sifat bersegera melakukan kebaikan itu. Malah kalau tuan-tuan tengok dalam amalan kita orang Islam sekarang pun, ada beberapa benda yang Tuhan tunjuk kepada kita tentang kepentingan bersegera kan? Tentang kepentingan bersegera. Kemudian Allah Ta'ala sebut kepada kita ini dengan menceritakan bagaimana dua sifat ni kena ada. Harap dengan takut, cemas. Harap apa dia? Harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takut kepada apa? Takut kepada azab Allah. Kalau kita nak translate, kita nak terjemah dalam kehidupan kita sekarang, kita kena ada bila kita bekerja, kena ada sifat mengharap kepada rewards, kan? Kenaikan pangkat, gaji, allowance dan sebagainya, ada pelbagai insentif keduniaan. Pada masa yang sama kena ada sifat takut kepada hukuman, takut kepada kesilapan yang boleh kita lakukan jikalau kita cuai. Dia kena ada dua benda tu. Ini disebut oleh Al-Jazairi dalam tafsir dia. Baik. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama dia menterjemahkan perkataan ini dalam kehidupan. Raghaba contohnya, dia kata dikaitkan dengan perkataan meminta, merendahkan diri dan mengharapkan sepenuh hati dengan penuh kecintaan yang menghantarkan kepada sesuatu yang dicintai. Dia akan jadi macam tu. Kita bila kita bekerja ni tuan-tuan suka kawan satu office yang sombong ke yang rendah diri? Kita suka orang yang rendah diri. Siapa-siapa pun dia tak suka orang yang sombong. Sama ada kita bos, kita berurusan dengan orang bawah, ataupun orang bawah berurusan dengan bos. Setiap orang dia tak suka orang yang sombong. Orang bawah dia tak suka bos yang sombong, bos pun tak suka kepada orang bawah yang sombong. Sama sebagaimana kita mengaji agama pun macam tu. Kita mengaji dengan ustaz yang sombong pun kita tak mau, ustaz mengajar kepada murid yang sombong pun dia tak mau. Maka kehidupan kita ni kita kena buang sifat sombong tadi, dan kita kena ada sifat merendahkan diri. Baik. Kemudian makna rahaba tadi ialah takut yang menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri dia daripada sesuatu yang dia takuti. Itu yang dimaksudkan sebagai takut. Contohnya kita pada hari ini kita takut kalau kita kena disciplinary action. Kan? Dengan sebab kita ada rasa takut, itulah menyebabkan kita tidak menyeleweng dalam pekerjaan kita. Kan? Kita rasa takut kalau kita tak siapkan fail-fail yang tertentu, menyebabkan kita ada masalah dari segi penilaian oleh pihak majikan. Dengan sebab rasa takut macam itulah yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang lebih baik.
Maka daripada situ Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala dia kata apa? Dia kata kalau kamu tengok dan melihat keadaan orang-orang musyrikin contohnya, dia kata, dan mereka yang menyembah kubur, dia kata, maka kamu akan tengok mereka ni beribadat dalam keadaan khusyuk. Kan? Kita orang Islam khusyuk tak semayang? Khusyuk lah kot lah. Kira khusyuk lah kan. Kira khusyuk. Bila takbir Allahu Akbar, kepala duduk pandang bawah, kira khusyuk lah. Kecuali dia duduk main, duduk bergurau macam budak kecil, yang tu cerita lain. Baik. Kita orang Islam, kita kata kita khusyuk. Tapi Syekh Saleh Al-Syekh dia kata apa? Dia kata orang bukan Islam pun khusyuk, dia kata. Dalam ibadat pun khusyuk. Tapi dia kata mereka ni, dia kata tidak pernah melakukan ibadat di kuburan seperti itu sebagaimana di rumah Allah Ta'ala, yakni masjid yang tidak memiliki kuburan ataupun kubah. Dia kata di sisi kuburan itu mereka tu takut dan begitu menaruh harapan. Dia juga khusyuk dan dia juga tamakninah, dia orang tenang tanpa ada gerakan anggota badan, jiwa dan sebagainya. Bahkan mereka sampai takut nak toleh, pandang pun takut, pandang kanan pun takut, pandang kiri pun takut. Khusyuk, tumpu fokus kepada ibadat yang mereka sedang lakukan. Tu orang bukan Islam pun dia lagu tu juga. Maka dia kata perbuatan macam ni yang kita duk tengok orang bukan Islam duk buat ni, dia kata tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala semata-mata. Kerana setiap orang Islam bila dia solat, dia tegakkan ibadat dia dengan ibadat antara harap dengan takut. Maka macam itulah kita bekerja, walaupun suasana tu lain tapi nilai tu ada. Bila kita ada harap kepada penghargaan daripada majikan dan kita takut kepada disciplinary action dan sebagainya, maka benda yang akan lahir ialah kita akan fokus kepada kerja kita. Kita akan fokus kepada kerja. Sebab tu orang yang fokus kepada kerja dia boleh buat kerja tu dengan baik. Orang yang hilang fokus, dia tak akan dapat buat kerja dengan baik. Boleh saya bagi contoh mudah? Sebab saya nak bagi contoh ABM ni payah, saya tak tahu tuan-tuan kerja macam mana. Saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan ada isteri kan? Ni semua ada isteri ni, nampak semua umur. Orang perempuan kan? Kita tengok isteri kita kat rumah. Macam mana kita tahu dia buat kerja fokus dengan tidak fokus? Macam mana kita tahu? Contoh, tuan-tuan balik rumah kan? Ataupun hari ni hari Sabtu Ahad lah. Oh, hari ni hari Ahad. Cuti kan? Cuti. Biasa tuan-tuan kalau cuti makan dalam rumah ke luar rumah? Masak. Okey, katalah masak kan? Isteri masak. Kita pun hari Ahad keluar pergi basuh keretanya, beli surat khabar apa semua kan, jumpa kawan, minum air apa semua, macam-macam lah aktiviti. Isteri suruh pergi Tesco beli barang semua, balik-balik. Okey, isteri kata abang sampai rumah pukul 1, lunch siap. Nasi siap dengan lauk ayam ke apa kan, sudah siap semua. Kita pun seronok. Sampai rumah pukul 1. Isteri kata apa? Allah abang minta maaf. Minta maaf. Kita kata minta maaf apa? Nasi tak masak. Macam mana nasi tak masak? Dia bubuh beras dalam puyuk nasi, dah bubuh air dah. Tahu pun. Semua orang kena ni. Mesti semua orang kena. Kan? Semua orang kena. Dengan ustaz-ustaz sekali pun kena. Kan? Tak? Kenapa jadi macam tu? Kenapa kita masak nasi suis tak petik? Kenapa kita masak air suis tak petik? Sebab masa kita buat satu-satu benda tu kita tidak fokus. Kita tidak fokus. Fikiran kita mengelamun ke arah lain. Kita banyak benda nak kena fikir. Kadang-kadang kita tak salahkan isteri kita dah. Kita tak salahkan isteri kita. Cuma nak cerita bab fokus je ni. Nak cerita bab fokus. Isteri kita banyak benda dalam kepala dia kan. Dia dah fikir sat lagi nak kena striker baju anak. Anak ni anak berapa orang? 4 orang pula kan. Ni baju lengan pendek atau baju lengan panjang, baju tu ada kat mana? Ada kat Sidayang ke ada kat mana? Jadi masa dia nak petik suis tu, kepala dia duduk kat Sidayang. Contohnya. Kan?
Jadi menyebabkan bila dia dah tutup periuk nasi tu, dia ingat dia dah petik dah. Itu yang maaf abang tak masak nasi dah masak, jom kita keluar makan kat mana-mana kedai. Itu contoh. Nah, mana tak fokus. Sebagaimana kita kerja di pejabat, tuan-tuan sekalian, kita mengaji master, PhD apa semua. Bila ada benda distract, bila ada benda yang tarik perhatian kita kepada benda lain, kan? Kita ada banyak masalah. Dan kadang-kadang bukan salah kita pun. Bukan salah kita pun, tapi faktor lain yang menyebabkan berlaku distraction, kan? Menyebabkan kita tak boleh fokus. Itu yang jadi masalah. Jadi kita kena tahu bagaimana benda-benda yang boleh menimbulkan masalah ini, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kalau kita lihat sebagaimana yang yang kita tengok dalam surah Fatihah sendiri pun. Surah Fatihah sendiri pun kalau kita tengok surah Fatihah itu dia mengandungi elemen ini. Contohnya dia kata Bismillahirrahmanirrahim, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lepas alhamdulillah tu Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Apa dia? Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mensifatkan zat dia itu, Allah Ta'ala mensifatkan dia dengan sifat yang menyebabkan kita rasa harap kepada dia. Dia kata Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Bila orang tu pengasih, bila orang tu penyayang, makna kita mengharapkan benda dengan dia. Betul tak? Tapi kalau orang tu garang, bengis, tak, kita tak harap apa-apa daripada dia. Tapi pada masa yang sama, surah Fatihah tu juga dia sebut Maliki Yaumiddin, iaitu Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Bila sebut hari pembalasan, kita patut jadi rasa takut pula, kan? Sebab apa? Sebab nanti bila kita mati, apa akan jadi kepada kita? Jadi dua benda tu ada. Dua benda tu. Maka kehidupan kita pada hari ini, kita kena ada benda-benda yang macam ni supaya gerak laku kita, pekerjaan kita atas dunia, ibadat kita untuk hari akhirat dan sebagainya akan membuahkan hasil yang lebih baik. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok bagaimana contoh sifat yang macam ni yang ada di kalangan para ulama, kan? Sifat yang macam ni yang ada di kalangan para ulama, iaitu antaranya ialah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri masa tu dia tengok Abdul Rahman bin Mahdi nak mati. Tuan-tuan bisa tengok orang yang sedang menemui ajal dia. Pernah tak tengok orang yang menghembuskan nafas terakhir? Pernah tengok? Tak pernah tengok. Siapa yang pernah tak apalah, siapa yang tak pernah, kalau ada adik-beradik kerja doktor ke nurse ke, cuba tanya. Saya ada adik-beradik, kawan-kawan pun, pengalaman dia orang, bila dia orang cerita pengalaman tengok orang mati ni, dia kata orang Islam lah hak cara mati paling bagus. Kita dalam hati tu duk terasa ada, bila dia nak komen macam tu, sebab dia tu Islam ke sebab apa, kan? Jadi saya pun tanya sebab apa. Dia buat kesimpulan pengalaman, daripada pengalaman observation yang dia buat tu, dia tengok orang Islam mati hak bagus. Dia kata orang Islam ni, boleh kata majoriti orang Islam, dia tenang bila dia nak mati. Mana dia tahu bahawa bila mati dia mesti menemui kematian tersebut, dan dia dalam keadaan yakin menemui kematian. Sedangkan dia kata bangsa lain yang kita kata bukan beragama Islam ni, dia cemas, dia takut, dia macam tu, kan? Dia macam keadaan kelam kabut nak berhadapan dengan kematian. Itu antara pengalaman yang dirasai oleh doktor-doktor ataupun nurse yang tengok orang mati ni. Jadi kita orang Islam ni kita kena tahu benda-benda macam tu. Baik. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ni, tuan-tuan sekalian, dia kata yang mana bila nak mati ni dia takut kalau iman tu hilang. Kalau iman tu hilang, dia takut. Jadi bila dia tengok Abdul Rahman bin Mahdi menemui ajal dia, Sufyan Ats-Tsauri ni dia rasa mati ni teruk. Lalu dia menangis. Datang satu orang, dia tanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abu Abdullah,
Dia macam kita lah kan. Orang Arab ni apa semua ni, dia guna kunyah, dia guna nama gelaran kan. Nama Abu apa, anak dia nama apa, ada bubuh lah kan, Abu Muhammad ke Abu apa. Baik, maka dia kata, aku melihat kamu ni macam kamu rasa banyak dosa. Orang yang tengok Sufyan Ats-Tsauri menangis ni, dia kata dekat Sufyan Ats-Tsauri, cara engkau menangis ni macam kau ni banyak dosa, dia kata. Kemudian Sufyan pun ambil segenggam tanah. Dia ambil segenggam tanah dan dia kata, sungguh, dia kata, dosa aku lebih ringan daripada tanah ni. Dia kata, tapi aku takut kalau tiba-tiba iman aku terbalik sebelum datang kematian aku. Sufyan kata, walaupun dia rasa dosa dia taklah banyak, dia kata, tapi dia takut kalau bertukar iman dia tu. Macam kita lah. Kita rasa kita jahat ke kita baik? Lagu tu kan, saya rasa majoriti tuan-tuan pun macam saya lah juga, rasa baik kan, rasa kita ni baik lah kan, kita bukan orang jahat, kita rasa tak apa, yang bab memandang dosa dengan pandangan yang hebat, yang dahsyat tu kita cerita kemudian. Tapi biasanya manusia dia rasa dia baik. Jadi Sufyan Ats-Tsauri pun dia kata, kalau nak kata dosa ni, nak bandingkan tanah ni, dia rasa dosa dia tu tak teruk. Nak bahasa kita lah, tak teruk. Tapi dia bimbang kalau tiba-tiba bertukar iman dia bila menemui kematian. Baik. Jadi menyebabkan para ulama ni dia jadi orang yang bagus. Dia ada cemas tu, dia ada. Menyebabkan dia jadi orang yang bagus. Profession, career macam tu lah. Kan? Lawyer macam saya umpamanya, kita ada bar council kan. Bila bar council, dia akan monitor lawyer-lawyer ni, mana lawyer yang buat jahat kena tindakan disiplin, termasuk kena struck off, dibatalkan, tak boleh jadi lawyer dah. Ada kawan-kawan saya yang kena batal lesen dia sebab mereka melakukan perkara-perkara yang tak bagus. Ni sebab tidak ada rasa cemas. Kita kena ada rasa cemas baru terjaga profession kita. Dia kena ada sifat tu. Kawan saya ni, dia lawyer. Lawyer ni yang untungnya apa? Bila tuan-tuan nak beli rumah, deposit bayar kat siapa? Bayar kat lawyer kan? Bayar kat lawyer. Kalau rumah tuan-tuan, katalah 300,000, 30,000 bayar dulu kan? Lawyer pegang. Contohnya dengan bahasa mudah. Cuba tuan-tuan bayang berapa juta duit dia? Kan, sementara nak release duit tu, berapa banyak kes duk masuk. Kes yang dah selesai lah, tapi yang duk masuk. Jadi duit lawyer ni dia ada dua, satu office account, satu lagi client's account. Jadi duit tuan-tuan yang nak beli rumah ni masuk client's account, bukan duit dia, duit client dia, tapi atas nama dia boleh sign, nak pakai tak pakai duit tu. Dari segi profession guaman tak boleh pakai. Tapi saya tengok sendiri dalam berita kawan-kawan saya yang dikenakan hukuman oleh bar council kerana tindakan mereka yang ambil duit tu. Kawan-kawan saya ni bukan jahat, bukan orang jahat, orang baik. Dan dia ambil, bukan dia ambil nak curi, dia ambil nak pinjam. Ambil nak pinjam, niat nak pulang balik, nak guna sekejap je. Sekejap tu berapa lama tak tahulah kan. Kan? Tapi bila tidak ada rasa takut, bila tak ada rasa cemas, ni masalah dia. Dia ambil, ada yang main saham, ada yang ambil beli kereta dengan niat akan tampung balik selepas tu. Apa jadi? Bila tiba masa duit itu diperlukan, tiba-tiba duit dalam akaun tak dapat dia ganti, tak sempat dia nak ganti, dia tak sempat nak rolling, menyebabkan aduan dibuat kepada bahagian disiplin, majlis peguam. Kan? Bila dia buat aduan, ringkas ceritanya, dia kenakan tindakan. Pasal tak ada rasa takut, tak ada rasa cemas. Agama ni, Sufyan Ats-Tsauri, dia tunjuk kepada kita, kita boleh jadi baik kalau ada rasa cemas. Walaupun kita rasa kita baik dah, tapi bimbang kalau mati nanti tiba-tiba cerita aku jadi cerita lain. Tu yang kita takut.
Jadi menyebabkan kita ni sentiasa berjaga-jaga. Jadi di pejabat pun macam tu. Kita sentiasa berjaga-jaga, menyebabkan kita sentiasa menjadi orang yang mempunyai rekod yang baik di pejabat dan sebagainya. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, kemudian Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama besar, contemporary, bernama Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dia kata apa? Antara dua ni, mengharap dengan khauf, raja dengan khauf, hak mana yang patut kita bagi keutamaan? Dia kata, dia bergantung kepada keadaan. Dia kata, bergantung kepada keadaan. Bila satu orang tu, dia takut sangat, sehingga menyebabkan dia putus asa kepada Allah Ta'ala, maka pada masa tu dia kena pertingkatkan mengharap kepada Allah. Dia kena ada lagu tu. Dia sama macam di pejabat. Tuan-tuan mempunyai perasaan takut sangat di pejabat pun tak boleh. Dia kena ada juga enjoy, betul tak? Dia kena ada juga suasana pejabat tu, jangan strict sangat. Benda tu takut ke orang tu, takut ke orang ni, takut ke pegawai tu dan sebagainya. Very strict, menyebabkan kita tidak bahagia dengan kerja kita. Itu pun tak boleh, dia akan mengganggu fokus kepada pekerjaan kita. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia kata antara dua ni, dia kena tengok keadaan. Hak mana yang kita nak lebihkan bergantung kepada keadaan kita, kan? Maka dia kata setiap orang hendaklah menjadi doktor kepada diri dia sendiri. Dia kena jadi doktor kepada diri dia sendiri. Macam mana tuan-tuan jadi doktor kepada diri tuan-tuan? Macam itulah. Di pejabat, kurang tang mana? Tak? Kurang tang mana, tuan-tuan baiki hak tang hak kurang tu. Yang mana tuan-tuan ada kelebihan, tonjolkan kelebihan tadi. Itu cara dia. Macam saya apa benda? Kan? Kelebihan saya apa? Cakap. Contohnya. Tak. Saya manfaatkan kebolehan saya untuk bercakap. Hak mana saya kekurangan tu, saya jangan buat. Serah dekat orang lain yang pandai buat. Itu contoh yang mudah. Kan? Contoh yang mudah tuan-tuan. Jadi para ulama mengatakan bahawa kita hendaklah menjadikan diri kita sebagai doktor kepada diri kita sendiri. Mana di pejabat tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan ada masalah tertentu, rawatilah masalah tersebut sebagaimana tuan-tuan merawat diri tuan-tuan. Lenguh tang mana, urut kat situ. Sakit luka tak kat mana, bagi ubat dekat situ. Dia lagu tu. Di pejabat, apa masalah kita di pejabat, selesaikan masalah yang muncul di pejabat tadi mengikut ketertiban dia. Baik, itu yang sepatutnya yang kita lakukan. Baik, saya ringkaskan cerita lagi 10 minit tuan-tuan sekalian. Kemudian dalam keadaan macam ni, maka setiap orang cita-cita dia tadi, sebab dia nak kepada benda tu, dia nak naik pangkat dan sebagainya, kerana dia nak bahagia, kan? Kerana dia nak bahagia. Saya ingat masa saya duduk di Durham dengan saudara Syah ni tuan-tuan sekalian, kami ada satu supervisor PhD, nama dia Dr. Mehmet Asutai. Dr. Mehmet ni tuan-tuan, dia Turki. Dia Turki. Dan dia ni very close dengan student. Dia sangat rapat dengan student. Tapi saya tak mengaji dengan dia, kecuali dalam beberapa tajuk-tajuk tertentu yang kita ikut kursus yang dia kendalikan, yang tu adalah saya mengaji dengan dia. Tapi dia ada share dalam email grup kami tu, dia ada share satu cerita yang menyebabkan semua orang mengiyakan cerita tu. Apa dia? Cerita ni cerita rekaan lah, tapi dia nak bagi kita trigger, kan, untuk kita fikir. Satu orang ni, bila orang tanya dekat dia, pasal apa dia kerja? Kan, pasal apa dia kerja? Pasal nak duit. Tak, kerja nak duit. Okey, bila dapat duit, apa yang dia nak buat? Kan? Apa yang dia nak buat? Jadi cerita tu saya ringkaskan cerita tu, daripada dapat duit apa semua, dapat kekayaan apa semua ni, dia nak beli tanah apa semua. Jadi cita-cita dia tu akhirnya dia berhenti kepada, akhirnya dia nak hidup yang mana bila dia dah kaya ni, dia nak berhenti kerja. Dia nak berhenti kerja, dia tak payah kerja, dia nak rehat, nak duduk di kampung, suasana yang tenang, udara yang segar, boleh tengok sawah, boleh tengok ladang, boleh tengok kebun. Tak perlu sibuk macam sekarang dengan traffic jamnya, dengan deadline dan sebagainya. Lalu orang yang bertanya kepada si pekerja tadi,
Dia tanya, bukankah benda yang kau nak, target yang kau nak dalam masa 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, kau ada kebun buah-buahan, duduk rehat di kampung dan sebagainya, berhenti daripada kerja tu, telah pun diperolehi oleh orang kampung sekarang. Tuan-tuan faham tak maksud dia ni? Kan? Kita kerja ni, buat rumah, beli tanah apa semua. Pasal apa? Niat kita akhirnya kita nak rehat. Boleh duduk simple, tak payah terkejar-kejar. Tapi dia kata berapa ramai sekarang ni orang yang tak ada kerja hebat macam kita. Dia tak payah tunggu lagi 20 tahun, dia tak payah tunggu lagi 30 tahun. Sekarang dia dah ada dah benda tu. Kerja sikit-sikit, apa yang ada itulah yang cukup bagi dia, dan itulah kebahagiaan bagi dia. Apa pengajaran dia, tuan-tuan? Pengajaran dia bahagia ni, dia tak sama daripada satu orang kepada satu orang. Ada orang bahagia ni kalau dia dapat satu benda, baru dia bahagia. Ada orang kalau dia tak dapat benda tu pun tak apa. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, kebahagiaan itu semuanya dikejar oleh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala disebut dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Taala sebut, qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ramai orang dia anggap yang hebat ni ialah orang yang kaya. Biasa kita anggap macam tu lah. Yang hebat tu orang kaya, pakai jam mahal. Saya pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan, ada satu sahabat saya yang biasa duk sambut saya, duk bawa pergi mana-mana. Satu hari kami duduk tengah minum macam ni, duk menyembang, dia tengok jam saya. Dia tengok jam saya, kan. Lalu dia kata, "Ustaz, jam baru nampak?" Dia kata, kan. Saya kata, baru beli. Masa tu baru sebulan saya beli jam. Mahal, dia kata. Saya ketawa. Saya kata, jangan perli, saya kata. Sebab dia orang kaya, kan. Tiba-tiba dia kata saya pakai jam mahal. Perlilah, aku bukannya orang kaya. Jangan perli. Dia kata, "Tak, betul Ustaz. Jam Ustaz mahal." Dia kata kat saya. Saya tengok muka dia. Dia ni betul ke saja dia nak main-mainkan saya? Dia kata betul. Dia kata. Saya kata, "Tak, jam ni murah aja, RM60." Dia terkejut, RM60. Jam harga RM60, dia terkejut. Dia kata, "Biar, betul." Dia kata, "Ya." Saya kata, "Jam RM60." Kebetulan jam, rupanya dia duduk perhati dalam YouTube ceramah-ceramah saya tu, bila dia nampak tangan saya duduk angkat tu, dia nampak jam saya yang dulu. Bila saya pakai jam yang color hitam ni, baru dia tahu saya pakai jam baru. Tu yang dia tanya, jam tu harga berapa. Saya kata, "Betul, jam saya RM60 je harga." Dia tak percaya. Saya kata, "Sebenarnya jam saya hak dulu," saya kata, "habis bateri, tali dia putus. Pergi kat kedai, tanya kat kedai, berapa harga bateri, berapa harga tali." Kan? Lepas tu kedai tu beritahu lebih kurang dalam 50-60 lah. Saya kata, "Kalau lagu tu baik aku beli jam baru." Tengok tempat yang diletak tu saya nampak jam, saya ambil jam ni, kan. Daripada aku baiki yang tu, baik aku pakai jam baru. Lepas tu dia pun bagi tahu dekat saya. Dia kata pengalaman dia lah buat kerja pemasaran ni, bahagian jualan, sales ni. Dia kata biasanya orang dia nak tawarkan kita kerja apa-apa, dia tengok jam kita harga berapa, pakaian kita macam mana. So kalau kita pakai benda murah-murah, gaji yang dia offer kat kita pun murah juga. Dia lagu tu manusia ni. Dia pandang kedudukan orang tu pada pakaian dia, pada kereta dia, pada lagak gaya dia, kan, pada seluar dia.
Jadi tuan-tuan lepas ni kalau boleh pergi belah siang belilah brand hak mahal-mahal sikit dengan harga murah. Mana kalau orang tengok, orang kata ni bukan sebarangan ni kan, bukan sebarangan kan. Tapi nak kena ada gaya lah kan. Ni kalau pakai brand mahal, gaya macam gaya Siam, tak jadi juga. Dia tak jadi juga. Jadi cerita dia tuan-tuan sekalian ialah manusia ni biasanya dia menganggap ketenangan, kebahagiaan itu bila orang tu kaya. Ya, pada zahirnya dia nampak di situ. Baik. Tapi pada masa yang sama kita tengok bagaimana benda yang dikejar itulah yang mendatangkan keburukan. Contoh, tadi kita dah cakap tentang punctuality kan. Time management. Tuan-tuan wajib ada di pejabat pukul 8 tepat, sharp. Tuan-tuan tengok antara orang yang menepati masa antaranya adalah Jepun. Kan? Negara ataupun bangsa dalam dunia ni antara yang sangat menepati waktu adalah Jepun. Pengalaman saya di England pun tuan-tuan sekalian, orang putih sangat-sangat menepati waktu. Sampai orang kampung pun, orang kampung, bukan orang kerja pejabat yang hebat macam tuan-tuan, orang kampung biasa pun. Kalau dia berjanji dengan kita pukul 5, dia akan tunjuk, dia akan sampai tempat kita tu 4.30, 4.45, tu biasa. Orang kampung. Kita orang Melayu, kalau janji pukul 5, dia datang pukul apa? 5.30 tu awal lah. 5.30 tu awal tu. Kan? Itu kita. Kan? Orang putih, kalau pukul 5, 4.30, 4.45 dia dah sampai dah. Kalau dia kata 5-ish, 9-ish, kan? Kalau dia kata pukul 5 lebih, ke 9 lebih, 10 lebih, memang betul-betul lebih sikit je. 10 lebih sikit, 10 5 minit, 10 minit. Itu cara orang putih jaga masa. 10 lebih maksud dia 10 5 minit, 10. Kita orang Melayu kalau 10 lebih, asalkan selepas pukul 10. Tak kira lah pukul 11 ke pukul 12. Itu perangai orang kita. Jadi jauh beza dia. Jadi Jepun ni salah satu bangsa ataupun manusia yang terkenal dengan sifat rajin dia, menepati waktu, dengan disiplin, workaholic apa semua. Tapi kalau tuan-tuan baca laporan dari segi statistik membunuh diri, Jepun antara negara yang tinggi. Jadi kita orang Islam, kita nak betul engkau kerja bagus, betul kan, performance bagus, productivity bagus, memang kita nak macam tu kan, 85 kerja, betul, bagus. Tapi kita tak mau sampai ke tahap bunuh diri, tak mau sampai tahap stres kan. Balik rumah suami-suami, ayah-ayah tak mau sembang dengan anak. Pasal apa? Sebab serabut dengan kerja pejabat. Tak mau lagu tu. Kita nak sebagaimana kita boleh kerja dengan bagus di pejabat, sampai di rumah pun kita bagus. Tadi masa on the way cari barang anak masuk asrama tuan-tuan, anak tanya saya, ayah tak mau ke pergi court macam dulu-dulu? Tak mau ke pergi mahkamah macam dulu-dulu? Saya kata macam dulu-dulu tu macam mana? Dulu-dulu dah kata sebelum kita pergi England, ayah duk pergi mahkamah, nanti ayah balik cerita dekat mahkamah apa benda berlaku, apa masalah apa semua. Dia nak dengar cerita tu. Kan? Dia nak dengar cerita ayah dia bertarung di mahkamah. Dia nak dengar. Saya kata, kakak suka ayah kerja macam dulu ke? Dia kata tak kisahlah. Dia kata tapi dia kata dia nak tahulah kenapa ayah tak mau kerja macam dulu-dulu. Kan? Saya pun cerita kat dia. Saya kata masalah ayah, kalau ayah kerja macam dulu-dulu, ayah dah berserabut kepala, jumpa dengan klien cerita pelbagai masalah dia, kan, kita dah bergaduh di mahkamah apa semua, di pejabat orang datang satu persatu, kadang-kadang queue dekat luar tu 4-5 orang, nak perhabis 4-5, satu orang sejam. Cuba tuan-tuan bayang. Seorang menangis, kita lah tolong bagi tisu, ambil tisu kita lah tolong hulur tisu apa semua kan. Macam-macam dia duduk cerita kan. Jadi saya kata kat dia, cuba kak bayang, ayah balik kepala tepu dah. Dah penuh. Dah keluar, dah penuh dengan masalah orang. Tiba-tiba ayah balik, anak-anak pula nak cerita masalah dia di asrama, masalah dia di sekolah. Benda yang berlaku sebelum ni ialah ayah tak mampu nak dengar cerita masalah anak dia. Kan? Tak mampu nak dengar.
Nah, itu saya duk cerita kat dia tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita bekerja ni, kita dengan workaholic, very hard working apa semua, kita tepat masa, productivity kita bagus, tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan kena tahu, di rumah sana ada satu lagi tanggungjawab kita. Isteri kita, suami kita, anak-anak juga memerlukan belayan kasih sayang. Apa guna tuan-tuan menjadi seorang yang berjaya di pejabat? Tak, dengan pangkat yang tinggi, dengan performance yang bagus, dengan dapat pelbagai bonus dan sebagainya, tiba-tiba di rumah tuan-tuan boleh humban anak keluar ikut tingkap, pukul dia sampai cedera yang memudaratkan dan sebagainya. Mana dia kebahagiaan yang hakiki? Kan? Ayah saya sendiri, dia cerita kawan dia balik-balik rumah berserabut dengan masalah kerja di sekolah, dia pegang anak dia, lempar ikut tingkap. Bukan cerita bohong, cerita betul. Nasib baik bukan rumah flat. Kalau rumah flat, syahid. Jatuh kat bawah tu. Ini jadi rumah landed, kan? Landed property. Tak apalah, jatuh atas tanah. Cala-cala sikit lebih kurang. Itu masalah benda yang berlaku. Kita kena imbang, tuan-tuan sekalian. Baik, saya minta maaf dah sejam dah. Dia ceramah dia kena sejam, dah lebih sejam tepu. Betul tak? Dia dah tepu dah. Baik, akhir sekali tuan-tuan sekalian, sebagai ringkasnya ialah surah Yunus ayat 58, firman Allah Ta'ala, qul bifadlillah, katakanlah dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi, dan rahmat daripada Allah, fabidzalika falyafrahu huwa khair mimma yajma'un. Dengan sebab tu dia kata, hendaklah dengan itu mereka bergembira, kerana Allah dan rahmatnya itu daripada apa yang mereka kumpulkan. Tuan-tuan sekalian, akhir sekali ayat ni dia cerita apa kepada kita? Satunya dia cerita gembira. Gembira. Tuan-tuan, bila kita belajar adab dalam agama, bukankah adab suruh kita senyum pada orang? Kan? Senyum pada orang. Muka kena sentiasa ceria, bergelak ketawa, boleh bergurau senda, jangan bawa masalah sampai keluar pada wajah kita. Saya baca satu artikel tentang macam mana nak buang eye bag. Eye bag lagi. Tak ada eye bag dah, kan? Sebab saya pun ada eye bag, jadi saya pun kadang-kadang saya duk baca artikel pasal eye bag. Satu orang pakar ni, dia duk ceritalah macam-macam, 1, 2, 3, 4, macam-macam lah, daripada the causes of eye bag apa semua ni, punca-punca dia apa semua, rawatan, ubat apa semua. Tapi bawah sekali tu yang menarik perhatian saya, hak bawah sekali, dia kata wajah kita ni, tak kiralah bawah mata ke apa ni, dahi, berkerut dahi, mata, pipi, apa semua ni, dia kata dia datang daripada dalaman. Ni kesimpulan dia buat. Ni bukan orang Islam ni, bukan orang Islam. Dia kata dia datang daripada dalam. Kalau dalam kita sedih, dalam kita ni serabut, dalam kita ni penuh dengan masalah, dia keluar ikut wajah. Kan? Dia keluar ikut wajah. Wajah tu berkerut, wajah tu sedih, macam-macam. Dia akan nampak melalui wajah. Tapi kalau satu orang tu hidup dia gembira, hidup dia dalam keadaan senang, hidup dalam keadaan mendapat sakinah daripada Allah Ta'ala, maka dia akan terpancar pada wajah dia. Kan? Jadi sebab itu dia kata yang paling bawah tu, daripada banyak benda dia duduk cerita tu, yang bawah tu dia kata hak ni hak paling penting. Yang ni yang paling penting. Jadi sidang hadirin mukminin, kita dah bercakap tentang apa yang patut kita lakukan pada tahun baru, pada sesi baru ini. Dalam keadaan tuan-tuan dapat bonus yang lebih baik. Lebih baik ke? Saya tak tahu, saya agak je lah. Mana yang baik, tidak sebagaimana orang lain 500 ya. Tuan-tuan dapat lebih baik daripada orang lain. Maka cara kita bersyukur di atas apa yang kita peroleh ini ialah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketaatan kepada Allah Ta'ala itu banyak. Salah satunya ialah bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan seikhlas yang mungkin. Jauhilah amalan-amalan yang tidak baik, yang dilarang di tempat kerja dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kerana itu kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di hari akhirat menjadi milik kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.